Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Ustaz dan pendengar pemandangan kami pada hari ini. Jadi, bagi tugasan 2, tajuk kami ialah aplikasi makasih syariah dan etika Islam dalam kemajuan sains pelaksanaan vaksin. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan 5, iaitu Nurin Murshidah, Siti Batrisha Dania, Sharifah Syuhara dan juga Tasnim. Jadi, bagi isi kandungan pembintangan kami, terdapat 8 tajuk kecil, iaitu pengenalan, contoh vaksin, makasih syariah iaitu agama, nyawa, akal, harta, keturunan dan akhir sekali akan ditutup dengan rumusan. Jadi saya akan ceritakan serba sedikit tentang sejarah vaksin ni. Pada tahun 1796, Dr. Edward Jenner ni dia mendapati bahawa seorang gadis pemerah susu lembu, dia pernah dijangkiti oleh penyakit cacar lembu, tapi kemudian ni beliau budak perempuan ni dia sukar untuk dijangkiti oleh penyakit cacar ni. Jadi, beliau telah mengambil inisiatif untuk menjalankan penyelidikan di mana dia menyuntik penyakit cacar lembu kepada tangan seorang budak lelaki. Dan selepas 6 minggu, beliau bertemu semula dengan budak lelaki tersebut dan menyuntik semula suntikan penyakit cacar ni dan mendapati bahawa budak lelaki ni sihat dan tidak dijangkiti oleh penyakit cacar. Jadi, hasil penemuan ni mendapati bahawa dia dapat menghapuskan penyakit cacar yang telah membunuh jutaan rakyat Eropah pada ketika itu, terutama sekali bagi kanak-kanak. Jadi, penemuan prinsip penting imunisasi ini telah diteruskan oleh bagi penyakit lain yang tidak berkaitan dengan lembu seperti difteria, penyakit anjing gila dan sebagainya. Jadi bermula daripada tahun abad ke-17 ni, penyelidikan tentang vaksin telah berkembang sejajar dengan teknologi yang terkini. Jadi seperti yang kita sedia maklum juga, vaksin ni dia sangat cost efektif. Maksudnya kita memerlukan kos yang sangat tinggi untuk memperoleh vaksin ni, tetapi kita dijamin dengan dia punya keberkesanan. Jadi sebagai contoh, kita memberikan vaksin kepada kanak-kanak bagi dalam mereka usia yang muda. Jadi kita dapat memberikan kanak-kanak ni permulaan yang sihat dalam kehidupan dan menyokong asas ekonomi dan pendidikan seluruh komuniti. Jadi secara langsung kita membawa kepada tenaga kerja yang sihat yang sangat penting untuk pembangunan jangka panjang dan kemakmuran di semua negara. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan contoh-contoh vaksin yang digunakan di Malaysia. Terdapat pelbagai vaksin bagi berbagai-bagai penyakit yang berbeza. Antara vaksin yang lazim digunakan oleh rakyat Malaysia ialah vaksin COVID-19 iaitu Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac. Vaksin COVID-19 ini diberikan untuk mengawal penularan COVID-19. Apabila semakin ramai orang yang mendapat vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian berlakunya komplikasi penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Vaksin ini juga hanya boleh dibawa masuk ke Malaysia dan digunakan setelah dinilai oleh Bahagian Regulatory Farmasi Negara (NPRA) dan diluluskan pendaftaran oleh pihak berkuasa kawalan dadah PBKD. Seterusnya saya akan meneruskan dengan makasih syariah iaitu agama. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk memelihara agama kerana agama merupakan tonggak utama kesejahteraan sejagat. Dan perkara 3 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa agama Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Dan agama Islam juga menjamin kesejahteraan, keamanan, kesepaduan dan keharmonian negara. Jadi bagi vaksin ni, dia bertujuan untuk menghalang sebarang penyakit kepada seluruh lapisan masyarakat kerana ia merupakan suatu jenis dari rawatan yang bersifat sebagai satu perlindungan dan merupakan sesuatu yang dituntut daripada segi syarak serta dirasa oleh hukum hakam syariah Islamiah. Jadi golongan agamawan dan profesional kesihatan seharusnya lah mengambil peranan untuk menyalurkan ilmu dan saling melengkapi antara satu sama lain dalam usaha meningkatkan kadar imunisasi dan kefahaman masyarakat. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada prinsip makasih syariah yang kedua iaitu hifzu an-nafsi yang bermaksud memelihara nyawa dan jiwa. Macam kita tahu, function vaksin ni ada dua iaitu dalam bentuk pencegahan dan juga rawatan. Dan ini memang sinonim lah dengan dalam dunia sains perubatan di mana function perubatan juga adalah untuk kita cegah dan rawat sebarang penyakit yang datang kepada manusia. Jadi dekat sini tengok kepada dua function ataupun dua fungsi vaksin ini. Jadi kita dapat tengok kat sini di mana ianya berkait dengan apa yang etika Islam nak, apa yang konteks syariah tekankan, iaitu memelihara nyawa. Okey, yang kat sini kita tengok pada yang pertama iaitu dari segi pencegahan, di mana Islam sendiri amat menitik beratkan pencegahan penyakit sebelum ianya datang kepada kita, di mana ianya kita lebihkan lagi sebagai langkah pencegahan awal sebelum kita ditimpa sebarang penyakit. Jadi kat sini
tengok kepada benda ni, ini sinonim dengan kaedah usul fiqh, iaitu kaedah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalah, yang bermaksud mengelak berlakunya kerosakan hendaklah didahului daripada mengelak masalah. Maksudnya kat sini penting untuk kita elak dulu kerosakan. Okay, yang kita kena utamakan sekarang ni, elakkan daripada berlakunya kerosakan ataupun kemudaratan, barulah kita kena fikir apa yang kita boleh tarik kebaikan daripada dia. Jadi dekat sini nak katanya penting untuk kita elak dulu kerosakan. Jadi macam mana kita nak elak kerosakan dengan ataupun kemudaratan? Jadi dalam konteks pelaksanaan vaksin ni, kita kena elak dulu berlakunya kerosakan ataupun kemudaratan dengan kita ambil vaksin. Iaitu kita elak dulu daripada sebarang mudarat penyakit datang dekat kita. Barulah kita ambil apa yang baik lepas tu. Jadi ini juga bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu dia yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu hadis yang berbunyi wa firra minal majzumi kama tafirru minal asad, iaitu yang bermaksud dan hendaklah kamu melarikan diri daripada pesakit kusta ataupun penyakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri daripada singa. Jadi kat sini Nabi Muhammad SAW pun dah menekankan bahawa penting untuk kita larikan diri dulu daripada penyakit kusta, iaitu salah satu penyakit berjangkit lah. Macam mana kita larikan diri kita daripada singa. Jadi kat sini penting untuk kita elak dulu diri kita daripada terkena penyakit tersebut. Okay, macam yang kita tahu, Islam amat mementingkan rawatan apabila seorang terkena penyakit, di mana kita memang kena rawat apa jua penyakit yang kita kena. Jadi dalam konteks ni, pengambilan vaksin ataupun pelaksanaan vaksin ni merupakan salah satu langkah rawatan ataupun salah satu proses rawatan lah, di mana kita nak cegah benda tu. Jadi vaksin ni merupakan salah satu rawatan dalam bidang sains perubatan. Jadi dalam bidang sains perubatan pun dah kata ini merupakan rawatan, dan Islam pun macam kita tahu amat mementingkan rawatan. Jadi pelaksanaan vaksin ni kat sini kita nampak bahawa ini bertepatan dengan maqasid syariah, di mana nampaklah ini perlu dilaksanakan. Macam kita tengok dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu yang berbunyi tadawaw fa innallaha lam yada' da'in illa wada'alahu dawa' ghairal haram, yang bermaksud hendaklah kamu merawat penyakit kerana sesungguhnya Allah tidak menjadikan suatu penyakit melainkan dia turut menjadikan ubat baginya, melainkan satu penyakit sahaja, iaitu ketuaan. Kat sini Nabi Muhammad SAW pun dah cakap setiap penyakit perlu dirawat, ataupun Allah Nabi Muhammad SAW sendiri menggalakkan kita merawat setiap penyakit, dan Allah dan baginda mengatakan bahawa ataupun baginda bersabda bahawa Allah tidak menjadikan suatu penyakit itu yang tak ada ubat baginya, melainkan satu je, iaitu tua je tak ada ubat, yang lain semua ada ubat. Jadi kat sini nampak kat sini yang Nabi Muhammad SAW menekankan bahawa setiap penyakit itu perlu dirawat, dan kat sini dapat kita sinonimkan pelaksanaan vaksin ini amat perlu dilaksanakan, di mana macam kita tahu fungsi utama di sini adalah untuk merawat ataupun untuk mengelak daripada datangnya penyakit berjangkit. Contohnya dengan pengambilan vaksin rubella, ataupun macam kita tahu vaksin rubella tu untuk orang hamil, untuk kita lindung bayi dan ibu daripada sebarang penyakit berjangkit, ataupun contoh lain adalah vaksin COVID-19, di mana kita fungsi utama ataupun fungsi utama kita ambil vaksin tu adalah untuk kita melindung, merawat diri kita daripada terkena penyakit berjangkit tersebut. Kemudian ada sebuah lagi hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahawa pentingnya rawatan dalam Islam, iaitu sejajarlah dengan apa yang sains perubatan punya misi, iaitu untuk merawatlah, untuk mengelakkan daripada manusia terkena sebarang penyakit, iaitu yang berbunyi, hadis baginda yang berbunyi likulli da'in dawa' fa idza usiba dawa'ud da' bari'a biiznillah azza wa jalla, yang bermaksud bagi setiap penyakit ada ubatnya, apabila betul ubatnya maka sembuhlah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini nak katanya setiap penyakit ada ubat. Jadi vaksin ni merupakan salah satu, orang kata, ubat lah ataupun rawatan yang kita boleh berikan daripada manusia terkena sebarang penyakit berjangkit. Seterusnya, berkenaan dengan penjagaan akal. Dengan menggunakan akal sebaik mungkin, manusia dapat membuat keputusan yang tepat. Dalam dunia kesihatan hari ini, tidak dapat dinafikan bahawa pemberian suntikan vaksin kepada kanak-kanak merupakan satu tahap atau proses yang penting untuk mencegah penyakit berjangkit tertentu.
Ini kerana pembasmian dan pengurangan kadar penyakit cegahan vaksin dalam kalangan kanak-kanak mampu meningkatkan jangka hayat dan kualiti hidup seseorang. Pemilihan rawatan alternatif atau suplemen dan pemvaksinan merupakan langkah pencegahan. Namun telah terbukti bahawa pemvaksinan mampu meningkatkan antibodi dan menyumbang kepada perlindungan menyeluruh ke atas kelompok masyarakat sekaligus mempengaruhi status kesihatan awam keseluruhannya dan bukan hanya melibatkan individu sahaja. Dalam konteks ini, Islam lebih menekankan kepentingan maslahah ummah iaitu berbanding manfaat peribadi, maka usaha pemvaksinan lebih menepati objektif syariah itu sendiri. Dalam konteks ini, kita haruslah membuat keputusan yang bijak dengan menggunakan akal yang waras. Baiklah, terima kasih Sharifah di atas penerangan sangat jelas tadi. Jadi saya Nurin akan menjelaskan mengenai penggunaan vaksin dalam memelihara harta iaitu hifz al-mal. Jadi seperti kita tahu, di dalam Islam, umatnya telah dituntut untuk menjaga kesihatan diri kerana ia merupakan kewajipan agama. Dan Nabi Muhammad juga telah bersabda bahawa tubuh kamu mempunyai hak ke atas kamu. Jadi kita dapat lihat vaksin ini dapat membantu individu untuk menjaga kesihatan diri. Dan apabila individu itu dapat mendapatkan suntikan vaksin, mereka secara tidak langsung telah melindungi diri mereka dari mendapat pelbagai penyakit berjangkit. Dan mereka juga dapat mengurangkan risiko daripada jatuh sakit dan mereka dapat menghadirkan diri ke tempat kerja kerana mempunyai tubuh yang sihat. Dan apabila masyarakat itu sihat kerana individu di dalamnya telah mendapatkan suntikan vaksin, maka masyarakat tersebut dapat menjana pendapatan untuk negara dan seterusnya menjana pendapatan yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi negara tersebut. Dan secara keseluruhannya, masyarakat dapat mengurangkan kos penjagaan kesihatan kerana mereka telah mendapatkan suntikan vaksin sejak awal lagi. Dan kos penjagaan kesihatan juga hanya akan digunakan apabila untuk kes-kes atau situasi kecemasan saja seperti ubat-ubatan dan kemalangan yang tidak dapat dielakkan. Baiklah, akhir sekali saya akan menjelaskan bagaimana vaksin dapat memelihara keturunan. Yang pertama sekali, vaksin dapat memelihara keturunan dengan memastikan kehamilan yang selamat bagi ibu mengandung. Vaksin dapat melindungi ibu dan bayi dalam kandungan daripada mendapat berbagai penyakit berjangkit. Contohnya, vaksin rubella. Yang kedua, vaksin dapat mencegah penyakit terhadap bayi kerana ia membantu membina sistem imunisasi bayi yang masih lemah. Dan mereka juga kurang berisiko daripada mendapat kematian daripada penyakit yang dialami oleh bayi seperti demam campak. Yang ketiga, vaksin dapat melindungi ahli-ahli keluarga yang lemah ataupun yang lebih berisiko mendapat penyakit merebak sepertinya warga emas ataupun kanak-kanak kecil. Ini kerana vaksin dapat membantu melindungi ahli keluarga daripada merebakkan penyakit daripada ahli keluarga yang lain ke yang lain. Dan akhir sekali, vaksin dapat membantu kesinambungan generasi keluarga kerana mereka mempunyai tubuh yang sihat. Jadi mereka boleh terlibat dalam kehidupan anak, cucu dan cicit mereka. Jadi contohnya nenek dapat berjumpa dengan cicit mereka ataupun anak dapat berjumpa dengan pakcik. Dan kita dapat lihat bagaimana vaksin dapat memelihara sesebuah generasi ataupun sesebuah keluarga itu. Okey, secara rumusannya dapat kita lihat dekat sini bahawasanya pelaksanaan vaksin ini bertepatan dengan 5 prinsip yang dituntut dalam maqasid syariah, iaitu hifzu ad-din, hifzu an-nafsi, hifzu al-aqli, hifzu al-mal dan juga hifzu an-nasli. Jadi kat sini dapat kita lihat bahawasanya macam kita tahu pelaksanaan vaksin ini adalah untuk mencegah ataupun merawat sebarang penyakit berjangkit. Jadi macam kita tahu menjadi tuntutan untuk kita merawat sebarang penyakit. Begitu juga macam kita mengambil langkah pencegahan. Ini merupakan satu tuntutan di mana kita kena ambil jalan pencegahan dulu sebelum kita terkena sebarang wabak ataupun sebarang penyakit. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa setiap langkah yang kita lakukan itu merupakan satu rawatan terhadap takdir Allah, dengan mana kita gunakan takdir yang lain, iaitu ini sama sekali tak bermaksud kita menolak takdir Allah. Jadi kat sini dalam konteks ini kita dapat lihat bahawasanya kita ambil langkah, kita ambil vaksin ataupun kita menggunakan vaksin itu sebagai langkah untuk kita merawat takdir Allah bahawa Allah mendatangkan sebarang penyakit berjangkit. Jadi apa usaha kita ambil vaksin ataupun kita laksanakan pengambilan vaksin tersebut. Sebagaimana kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika berlakunya penyebaran ataupun berleluasanya penyakit taun
pada zaman Rasulullah dulu, beliau telah mengeluarkan kata-kata di mana nafiru min qadarillah illa qadarillah, iaitu bermaksud kita lari daripada takdir Allah menuju kepada takdir yang lain. Maksudnya kita lari daripada takdir Allah yang ini kepada takdir Allah yang lebih baik, iaitu dengan cara kita lari daripada wabak tersebut dengan kita berusaha mencari jalan penyelesaian ataupun jalan pencegahan kepada terkenanya wabak tersebut. Jadi nak kata dekat sini, tak salah untuk kita pilih dan berusaha untuk mencari jalan penyelesaian, kerana kita belum tahu apa yang akan menjadi takdir pada akan datang. Jadi dekat sini nak katanya bahawasanya pelaksanaan vaksin ini bertepatan dengan apa yang syariah Islam nakkan, iaitu dengan 5 prinsip maqasid syariah tersebut, dan ini juga bertepatan dengan apa yang sains perubatan kini inginkan, iaitu dalam konteks merawat dan juga mencegah. Jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa pelaksanaan vaksin ini sejajar dengan apa yang sains perubatan inginkan. Jadi sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.